Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Linda dalam kelas sejarah tingkatan 2. Hari ini juga akan meneruskan bab 7 lagi, iaitu berkaitan dengan Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Kita akan pelajari tentang subtopik 7.2, iaitu warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Cikgu Linda. Pada hari ini, cikgu akan menyambung siri kedua, iaitu aspek-aspek warisan yang yang diamalkan di empat negeri, iaitu Perak, Pahang, Selangor dan Terengganu. Hari ini cikgu akan terangkan berkaitan aspek yang keempat, iaitu adat istiadat, di mana ia adalah aturan dan perbuatan yang telah lazim dilakukan sejak sekian lama. Dia melibatkan beberapa upacara tertentulah dan ia akan menjadi identiti dan keunikan warisan Kesultanan Melayu pada waktu itu. Adat istiadat ini kita akan lihat dalam beberapa aspek lagi, iaitu kita akan lihat kepada ia dapat diamalkan dalam beberapa perkara lah. Adat istiadat ini iaitu adat keputeraan, adat perkahwinan, istiadat pengurniaan darjah kebesaran, istiadat pertabalan dan istiadat pemakaman. Kita lihat adat keputeraan, di mana apa yang diadakan pada waktu adat keputeraan ini ialah diadakan acara melenggang perut, iaitu apabila kandungan berusia 7 bulan, ia dilakukan untuk membetulkan kedudukan bayi di dalam perut ibu bagi memudahkan proses kelahiran. Kemudian azan akan diperdengarkan sebaik sahaja bayi dilahirkan. Kemudian dalam adat keputeraan ini diadakan juga adat bercukur, cukur jambul, iaitu apabila puteri atau putera berusia 7 hari, cukur jambul. Dan adat berendoi, iaitu meletakkan bayi di dalam buaian dan memperdengarkan alunan marhaban. Seterusnya, adat perkahwinan. Majlis perkahwinan diraja yang dilakukan melalui proses adat istiadat yang tersusun. Di antaranya, kita ada merisik, kita ada meminang, kita ada bertunang, majlis berinai besar, majlis khatam Al-Quran, akad nikah, kemudian bersanding dan bertepung tawar, kemudian santap beradab dan juga bersiram di atas panca persada. Seterusnya, kita lihat istiadat pemakaman. Istiadat ini meliputi, iaitu tempoh berkabung bergantung kepada pihak istana. Dan pada waktu ini, pihak istana akan memberikan sedekah kepada rakyat dalam tempoh perkabungan. Kemudian, usungan disediakan untuk mengangkat jenazah ke tempat pemakaman yang dikenali sebagai seraja diraja. Setelah jenazah dimakamkan, nobat tidak akan dimainkan untuk satu tempoh tertentu. Kita lihat aspek yang kelima, iaitu pesuratan. Di mana untuk pengetahuan semualah tradisi pesuratan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri-negeri lain. Antara pesuratan negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor yang masyhur termasuklah kita ada karya sejarah, karya agama, perubatan dan karya rakyat. Inilah contoh pesuratan. Tiga perkara yang kita akan lihat dalam bahagian ini, iaitu karya sejarah, sastra rakyat dan karya perubatan. Kita lihat yang pertama dahulu, iaitu karya sejarah, di mana untuk negeri Pahang kita ada Hikayat Pahang yang dikarang oleh Haji Muhammad Nur pada abad ke-19 yang mengisahkan sejarah Kesultanan Pahang. Manakala kita di negeri Perak, kita ada Misa Melayu, iaitu dikarang oleh Raja Chulan pada abad ke-18 yang mengisahkan sejarah Kesultanan Perak. Seterusnya, kita ada di Terengganu, kita ada syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga
Okey, yang dikarang oleh Tengku dalam kartun. Di mana ia mengisahkan sejarah Kesultanan Negeri Terengganu pada abad ke-19 dan abad ke-20. Di negeri Selangor, kita ada kenang-kenangan yang dikarang oleh Wan Muhammad Amin, iaitu mengisahkan sejarah Kesultanan Selangor pada abad ke-19 dan ke-20. Okey, kita lihat pula yang kedua itu sastra rakyat, di mana kita ada hikayat Sang Kancil. Kan, siapa tak tahu hikayat Sang Kancil kan? Dia menceritakan teladan dan jenaka yang berasaskan manuskrip. Kemudian kita ada hikayat Pelanduk Jenaka, iaitu dibukukan oleh Daing Abdul Hamid dari Perak yang mengandungi 20 buah cerita. Dan kemudian kita ada hikayat Ismail Yatim yang dibukukan oleh Tengku Ampuan Mariam, iaitu Permaisuri Terengganu. Yang ketiga, dalam persuratan kita ada karya perubatan, kita ada kitab tip yang disalin oleh Haji Mahmud Al-Jawi di Terengganu pada tahun 1819. Dengan ini terbuktilah menunjukkan tokoh-tokoh ini mempunyai pengetahuan yang semakin berkembang dan kita kesedaran untuk memelihara warisan Kesultanan Melayu. Yang terakhir, aspek yang keenam kita akan lihat dalam bidang ekonomi. Kalau tengok Kesultanan Melayu Melaka, aspek perdagangan sangat hebat. Di mana perdagangan daripada pelbagai negara, timur barat datang ke negeri Melaka, betul untuk berdagang. Maka di situ kita lihat ekonomi Melaka berkembang dengan pesat. Akhirnya Melaka menjadi sebuah negeri yang termasyhur. Dan kemudian warisan itu dibawa dan diteruskan lagi oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor sehingga membawa kemakmuran kepada kesultanan masing-masing. So kita boleh lihat ada yang buat aktiviti pertanian, buat aktiviti perdagangan, nelayan, banyak aktiviti yang dapat dilakukan pada waktu itu. Kita akan lihat dalam aspek ekonomi, kita akan lihat kepada 3 perkara, iaitu pelabuhan, kita akan lihat kepada mata wang dan juga sara diri dan jual beli. Kita lihat kepada pelabuhan dahulu, di mana dengan ada pelabuhan inilah aktiviti perdagangan menjadi semakin hebat. Semakin orang kata makin banyaklah pedagang-pedagang boleh datang sebab adanya pelabuhan. Di Kesultanan Perak dan Selangor, dia mempunyai kelebihan sebab kedudukannya strategik sebab terletak di Selat Melaka. Dan pusat perdagangan yang aktif pada abad ke-17 hinggalah ke-19 ialah kita ada Pelabuhan Kuala Selangor, Pangkalan Batu di Selangor, Pangkalan Kuala Sungai Perak di negeri Perak. Dan pada waktu inilah kita kata perdagangan utama adalah biji timah. Kalau kita tengok Selangor dan di Perak, memang banyak pengeluaran biji timah dilakukan pada waktu itu. Dan di Kuala Terengganu kita ada pelabuhan Interport pada abad ke-18. Kemudian kita ada barang yang didagangkan seperti emas, biji timah, kain sutera, senjata, gula pasir dan hasil hutan. Manakala bila ada pelabuhan, maka ia akan diuruskan oleh Syah Bandar. Seperti yang diadaptasikan di Kesultanan Melayu Melaka, kita ada Syah Bandar yang berperanan untuk mengawal pelabuhan. Kemudian di Melaka juga kita ada sistem cukai, jika anak-anak masih ingat dalam bab 5. Begitu jugalah diadaptasi atau diaplikasikan di Kesultanan Perak, Selangor, Perak, Selangor, Terengganu dan Pahang ini. Sebab apa? Sistem cukai ini penting bagi pastikan tadi perdagangan dapat berjalan lancar dan ia adalah sumber ekonomi kepada negeri. Yang kedua kita akan lihat berkaitan mata wang. Di sini di negeri Pahang kita dah ada mata wang yang dikenali sebagai pitis. Yang diperbuat daripada timah. Sewaktu pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Dan pada abad ke-19 kita dah guna mata wang tampang yang besar itu. Yang besar yang ni. Ni mata wang tampang, ini pitis. Di negeri Perak kita namakan
Bidur. Okey, yang digunakan sejak abad ke-17, ia adalah bongkah timah. Okey, di Terengganu, kita ada kupang emas dan mata wang pitis yang diperkenalkan oleh Sultan Zainal Abidin I. Manakala di Selangor, kita ada mata wang shilling yang digunakan sewaktu pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Manakala bagi ekonomi sara diri dan jual beli, pada waktu ini masing-masing lah kita katakan aktiviti yang banyak dilakukan di Perak, Pahang, Terengganu dan Selangor ini ada aktiviti pertanian, ada aktiviti penternakan, perlombongan, kutip hasil hutan dan perikanan. Mana ini adalah untuk menampung untuk buat orang kata apa, sara dirilah untuk makan, minum. Jika ada lebih, kita boleh jual. Okey, di Perak, dia mengamalkan kutip hasil hutan iaitu rotan, sumbu badak dan kayu kayan yang aktif pada abad ke-17 dan ke-18. Manakala di Selangor dan Perak, kita ada perlombongan biji timah yang menjadi sumber kata kegiatan ekonomi utama di Selangor dan Perak lah, pengeluar biji timah terbesar pada waktu ini. Dan selain itu, Selangor juga ada buat penanaman padi dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Di Terengganu, kita ada tanaman lada hitam dan perlombongan emas pada abad ke-18. Alhamdulillah, cikgu telah menerangkan 3 aspek warisan Kesultanan Melayu Melaka yang kata warisan itu dibawa ke Kesultanan Perak, Selangor, Pahang dan Terengganu. Warisan-warisan ini terus diguna pakai dan melahirkan negeri-negeri ini sebuah negeri yang berdaulat dan negeri yang berdaya saing dan juga maju pada waktu itu dan sehinggalah sekarang. Cikgu harap video ini bermanfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel cikgu ini. Teruskan menyokong channel cikgu dan jangan lupa sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.